Okey, tengok Kita tengok hadis yang pertama. Okey, sedia semua? Okey, ni kita punya hadis yang pertama. A'udzubillahi samil alim. Dengar tak? Dengar Ustaz. Okey, nampak tak Ana punya ni video? Nampak. Okey, baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilillahu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a laluda wa dilala ta'ala al khair li ibtigha'i awjillahi wa mardati wa qurbi wa sawabi, amin. Okey, insyaAllah. Jadi disebut qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilmi fi daraini, amin ya rabbal amin, fi qawlihi sifatul jannati wa na'imuha. Sifat-sifat syurga dan nikmat-nikmatnya. Jadi dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'dadtu li ibadiyas salihina ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Jadi disebut kat situ apa? Daripada Abu Hurairah, kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadi a'dadtu li ibadiyas salihina, aku sediakan li ibadiyas salihina, bagi hamba-hamba aku yang soleh, mala a'yun, yang apa yang tidak apa yang tiada mata pun yang pernah melihat. Mala, apa, ma tu apa, la, tidak pernah, ainun, akan mata, ro'at, melihat. Sesuatu yang maksudnya apa? Sesuatu yang tiada mana-mana mata pun pernah melihat. Wala uzunun sami'at, dan tiadalah uzunun, mana-mana telinga, sami'at, pernah mendengar. Wala khatara ala qalbi, dan tiadalah mana-mana khatara, lintasan, alal qalbi, atas hati, basyari, akan manusia. Yang mana adalah hati manusia pun tak pernah terlintas perkara tersebut boleh ada. Faqra'u, maka bacalah kamu, in syi'tum, jika kamu hendak. Nabi kata, maka bacalah kamu jika kamu hendak. Nabi kata pada sahabat, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidaklah diketahui akan mana-mana diri, ma ukhfiya lahum, apa yang tersembunyi bagi mereka, min qurrati a'yunin, daripada bidadari. Bidadari tu sendiri pun tak tahu nak cerita macam mana. Kalau orang kata Sabrina tu paling lawa dalam dunia, tengok dalam syurga nanti Sabrina versi penghuni syurga lebih hebat daripada yang tu. Ini contohlah Akhirat. Contoh. Jadi benda ni kita kena tahu. Benda ni kita kena fahamkan. Kalaulah contoh kita dengar akan datang ni diceritakan tentang apa? Tentang syurga. Apa yang terfikir di kepala otak kita? Semua itu subhanallah bukan dia. Semua itu bukan
dia. Apa yang tak tergambar di mudah cerita, syurga dan neraka ni ialah apa? Apa yang tak tergambar di kepala otak. Apa yang tak pernah terlintas dalam hati, benda tu boleh ada. Bab Nabi ceritalah. Bab Nabi sifatkanlah. Tapi subhanallah, benda tu tak macam, hakikat dia bukan macam tu. Hanya gambaran. Nabi cerita tu atas dasar gambaran. Ada tak beza melihat sendiri dengan orang cerita kan? Pasti ada beza. Dia akan ada beza dekat situ. Orang cerita macam dah best dah. Tapi bila tengok depan mata, Masya Allah, Tabarakallah, tak tergambar di kepala otak kita, benda tu berlaku macam tu. Tak tergambar, tak terbayang dalam hati kita, benda tu boleh jadi macam tu. Pernah didengar oleh telinga, benda tu yang walaupun Nabi dah pernah cerita benda tu, seolah-olah macam tak pernah dengar. Itu tu contoh. Nak ceritakan berdasarkan pada hadis ini. Allahu a'lam. Hati ma'anil mufradat lil kalimatil al-atiyah. Terangkan makna-makna seerti bagi kalimah yang berikut. As-salihina, al-qaimina, orang-orang yang melaksanakan. Bima, dengan apa? Wajaba alaihim, wajib atas mereka. Min haqqillahi, daripada hak Allah. Wal khalqi, dan hak makhluk. Apa maksud dia? Wajib kita buat, namanya wajib kita buat dan wajib kita tinggal. Bila kata apa? Al-qaimina bima wajaba alaihim, apa maksud wajibah kat situ? Wajib buat dan wajib tinggal. Ada dua perkara kalau dia cerita tentang amar, perintah. Apa yang wajib? Wajib buat dan wajib tinggal. Sebab tu kata guru saya, Ustaz Syukri, dia sebut apa? Ilmu ni ada dua. Ilmu untuk tahu. Untuk tahu. Lepas tu ilmu tahu tu pula untuk buat dan amal. Dan yang kedua, ilmu untuk tinggal. Jadi bila kita belajar benda tersebut untuk apa? Untuk supaya kita tinggal. Kan? Kita belajar tak pasal pasal sihir? Ya, kita belajar pasal sihir. Tapi belajar pasal sihir tu untuk apa? Untuk tinggal, bukan untuk buat. Kan? Untuk tinggal, bukan untuk buat. Nanti kita banyaklah kita bercerita nanti kan. Okey, tu sikit. Yang keduanya, mala ainun ra'at. Mana-mana mata mana-mana yang tiada mata pun pernah lihat. Apa yang tiada mata pun pernah melihat. Malam tabsaruhu ainun. Apa yang tidak boleh dilihat. Basar yang disebut basar. Basar ni apa? Basar ni ialah mata nurani. Bukan mata ni. Bukan mata kita ni. Ni ainun. Yang dimasukkan ni adalah basirah. Basirah ni apa? Basirah ni ialah dalam lagi daripada tu. Tu beza penggunaan basir, basirun dengan ainun. Basir, apa yang dimasukkan mala ainun ra'at ni ialah basirah. Hatta yang paling halus pun tak tahu. Tu masuk basirah. Innallaha la yanzur ila suwarikum walakinallaha yanzur ila qulubikum. Kan? Tu secara kata-kata secara literal. Nak sebutnya, nak kata apa? Nak katanya kalau daripada zahirnya Allah tak lihat, apa yang lihat ni manusia ni. Nabi sebut dengan perkataan apa? Nabi sebut dengan perkataan nazara. Nazara ni apa? Ni one to one. Yang apa? Kita manusia kita nampak dia. Itu namanya nazara. Ana anzur. Aku melihat. Ni lihat depan-depan. Ini nazara, perkataan nazara. Basirah ni apa? Basirah ni hikmah. Benda yang lebih dalam daripada tu. Kan? Seseorang melihat dengan basirah. Seseorang melihat dengan mata hati. Bahasa kita betul. Saya nak cerita macam mana tak tahu. Tapi basirah tu lebih tajam daripada nazara. Syahadah lagi ya. Dia lagi pakai syahadah pun melihat juga, betul tak? Syahadah melihat, nazara melihat, basar pun melihat juga. Apa beza kegunaan dia? Sangat tajam. Paling umum, nazar. Turun yang kedua, syahadah. Turun yang ketiga, basar. Faham tak? Ini paling dalam. Basar ni paling dalam. Sebab tu, sifat Allah tu ialah al-basirun. Dan al-basirun. Tak sebut kat situ nazar ataupun syahid. Tak.
Antara sifat Allah yang wajib kita tahu ialah Allah tu basirun, sangat-sangat melihat. Basirun tu itu dah sirah muntaha jumuk. Lepas tu dia datang dengan sirah muntaha jumuk. Lepas tu daripada segi makna pula lagi-lagi tajam. Sebab tu bila kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah ni, yang namanya akidah 20 ni, memang tajamlah kepahaman kita dalam mentauhidkan Allah Taala. Tu sikit nak cerita. Okey, seterusnya. Wala uzunun sami'at, dan tak adalah mana-mana telinga pernah mendengar. Apa dia? Malam tasma'u sifatun uzunun. Malam tasma'u wasafahu uzunun. Apa yang tidak mendengar akan sifatnya oleh telinga. Kan? Kita pernah dengar Nabi sebut Nabi sebut, ustaz-ustaz sebut, ulama-ulama sebut burak tu warna hijau. Betul? Burak tu ada sayap. Betul? Tapi bila kita tengok tu, tak sama macam apa yang Nabi cerita ni. Tak sama macam ulama cerita ni. Tak sama macam ustaz cerita ni. Tak sama. Dia akan jadi macam tu. Sebab tu akidah ahli sunnah wal jamaah dia kata apa? Dia kata ni, apa-apa yang tak ada gambar dia, apa-apa yang siapa yang kata dia melihat dia boleh melihat Allah, melihat Nabi, dia kena pastikan dia tu dengan dia kena pastikan dia melihat dengan basirah, bukan melihat dengan nazar ataupun lagi-lagi la syahadah. Faham tak? Dia kena faham betul-betul. Kan? Dia kena faham betul-betul hakikat dia tu siapa. Hakikat apa yang dia cakapkan. Tu contohlah nak kat sini. Panjang nak cerita tu. Tu lebih kena belajar tauhid. Wala khatara ala qalbi, dan tidak boleh dan apa-apa pun tak boleh terlintas dalam hati. Apa maksud dia? Wala waqa'a, dan tidak pernah berlaku. Wala tuhamihi, dan tidak pernah rasa waham pun. Waham ni apa? 70-30. Qalbu bashar, akan hati manusia. 70 yakin, 30 tak yakin. Tak ada juga. 70 yakin, 30 tak yakin. Tak ada juga. Tu waham. Kan? Sampai waham pun tak ada. Sampai waham pun tak ada. Pun tak ada. Nak cerita sifat syurga tu tak boleh. Sifat neraka tu tak boleh nak gambarkan macam mana. Boleh cerita lah. Boleh cerita. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, dalam banyak hadis yang lain Nabi sebut apa? Orang yang orang dalam kubur ni, dia melihat dengan mata kepala dia. Nabi sebut dengan, bukan dengan basar lah. Nabi sebut dengan nazar. Syahadah, bukan Nabi bukan sebut dengan nazar. Nabi sebut dengan syahadah. Nabi sebut dengan syahadah. Kan? Dalam ni hadis sesi lepas kan dia sebut kan. Orang bila masuk je hamba Allah dekat dalam kubur, Allah memperlihatkan. Nabi sebut dengan perkataan syahadah. Dia lihat apa? Dia lihat tempat dia kembali di mana? Di dalam kubur. Allah perlihatkan dia tempat dia kembali di dalam kubur setiap waktu petang. Ni ni lah. Ni maksud hadis saja nak cerita. Ni dalam hadis yang yang tahun lepas. Tahun lepas apa? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Sampai macam tu. Nabi guna perkataan syahadah. Maksudnya apa? Dia lihat depan-depan. Dah tu yang kata tu dalam hadis yang lain pula sebut apa dia? Manusia ni dah tahu dah dia dia masuk ke syurga dalam mana? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia dah tahu dah tempat dia kat mana. Dia dah tahu dah tempat dia kat mana. Tak payah nak tanya-tanya. Ya Allah, aku duduk kat mana? Tak payah. Tak payah nak malaikat nak pergi hantar. Tak payah. Kerja dia masuk pintu syurga, malaikat bagi salam, assalamualaikum, apa semua, dengan doa-doa dia yang antum belajar dalam tauhid tu. Apa yang berlaku? Dia masuk ke syurga dan dia pergi duduk tempat dia sendiri tanpa perlu tunjuk ada tourist guide apa semua. Pasal apa? Dia dah pernah tengok dia punya tempat tinggal dia bila dia masuk ke dalam syurga, bila dia masuk ke dalam neraka, wa'iyadzubillah. Sebab apa? Allah dah memperlihatkan dia sendiri tempat dia dekat dalam syurga ataupun neraka. Faham ke tak saya cakap tu? Yang tu yang masuk kat khotor tadi tu. Itu yang betul khotor.
terlintas dalam hati pun, subhanallah, itu bukan dia. Itu bukan dia. Okey. Lepas tu seterusnya, hati mauqi'ul kalimatul atiyah. Datangkan tempat tu maksudnya tempat i'rab kalimah berikut. Dia datang kat sini ada 3 perkataan. Ma tengok dekat, boleh rujuk balik dekat dalam buku teks ma. Apa maksud ma kat sini? Ma tu ialah ma mausulah. Ma tu tak ada maksud. Nak cerita ma mausulah ni apa? Ma tak ada maksud. Tapi dia punya i'rab dia ialah sebagai penyambung. Mausulah, sebagai penyambung. Au mausufah ataupun ma tu ma untuk menyifatkan. Sifat dia adalah menyifatkan. Sebab tu saya cakap tadi tu, saya kata apa? Ma. Ma tu apa? Saya terjemah tadi apa, Ikram? Terjemah satu perkataan tadi. Mausul. Contoh dalam hadis saya sebut tadi. Saya kata apa nama mala ainun ra'at. Saya terjemah macam mana tadi? Tidak ada mata-mata yang tak pernah melihat. Ma tu tidak. Saya terjemah tu la tadi. Ma tu. Apa? Yang mana-mana. Dia kata sebut. Mana-mana mata tak pernah melihat. Tu sifat lah tu. Tu sifat lah tu. Mana-mana mata yang tak pernah melihat. Mana-mana mata pun tak pernah melihat. Mana-mana telinga pun tak pernah mendengar. Mana-mana hati pun tak pernah terlintas. Bukan macam tu. Itu maksud ma tu. Jadi jawapan dia ada dua. Kalau dia datangkan hadis ini, ma tu ada dua maksud. Maksudnya pertama, ma mausulah. Maksud yang kedua, ma mausufah. Boleh letak salah satu. Okey, seterusnya. Ainun. Ainun kat situ, ainun tu nakirah. Fi siyakin nafi. Pada memberi faham akan nafi. Sampai situ pun cukup sebenarnya. Tapi lebih baik kadang-kadang ada pembina soalan dia nak sampai istighraq nuah. So apa je lah sebiji. Okey. Ainun itulah perkataan nakirah. Fi siyakin nafi. Pada memberi faham tentang makna nafi. Fa'afadha. Maka memberi faedah al-istighraq. Apa maksud istighraq? Iaitu apa? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan, melampau. Berlebih-lebihan ataupun melampau. Okey, laju sangat ke? Okey Hakimi Okey. Ikram boleh Nazira ada tak Nazira? Siyakin nafi tu Ustaz. Siyakun nafi. Siyak tu apa nama fi siyak memberi faham siyak. Dalam kurungan Dalam kurungan siyak tu bukan maksudnya memberi faham tapi mudah nak terjemah. Siyak tu ialah dalam kurungan memberi faham. Okey. Nafsun. Apa maksud nafsun kat sini? Nafsun juga nakirah. Fi siyakin nafli, pada memberi faham, pada memberi faham perkataan nafi. Fata'ummu. Maka faedah dia apa? Untuk menjadi umum. Umum apa? Diri itulah. Diri mana? Apakah yang dalam hadis ini Nabi tentukan diri mana? Dirinya mana satu? Tak, Nabi tak tentukan. Yang namanya nama manusia, yang namanya makhluknya ada mata kepala, yang mana makhluknya ada telinga, yang mana makhluknya ada hati, dia tak akan boleh dapat menggambarkan sifat syurga yang sebenar. Tu nak ceritanya lah. Itu maksud nafsun dekat situ. Faham ke tak? Sebab tu dia kata nakirah tu. Sebab tu dia kata nakirah. Nanti kalau Nabi datangkan dengan sebutan umum, nanti kena bahas pula. Kan? Dengan makrifah kan. Kalau Nabi kata Nabi sebut dengan perkataan makrifah, ada alif lam, an-nafsu contoh. Apa yang berlaku?
Ulama akan memahamkan dengan maksud lain. Oh, fahamnya ialah orang mungkinlah syarah-syarahnya lain. Ada akan keluarlah syarah-syarahnya lain. Kan? Tu sikitlah. Okey. Dapat Sabrina dapat? Okey. Ma murad biqaulihi ma ukhfa. Bukan ukhfiya tu, ma ukhfa. Ukhfa. Jadi bila dibaca kenapa dia ya tu hidup? Ya tu hidup pasal apa nama? Pasal dia nak sambungkan dengan alif lam. Kan? Sebab dia nak sambungkan dengan lahum tu. Kan? Sebab dia nak sambung dengan alif dengan apa nama? Ma ukhfiya lahum tu kan. Jadi dia nak sambungkan lam tu Jadi tak susah nak baca, dia jadi berat. Ma ukhfi lahum. Orang Melayu boleh lah sebut, orang Arab tak boleh sebut. Orang Arab dia tak boleh sebut. Sebab tu asalnya baring mati. Tapi ada hidup. Kenapa hidup? Pasal orang Arab tak boleh sebut. Pasal orang Arab dia tak boleh sebut ma ukhfi lahum. Dia mesti ma ukhfiya lahum. Dia jadi ringan. Lisikol. Okey. La maksudnya apa? Ma murad ai la ya'lam. La ya'lam allazi akhafullah. Akhfahullah. Tidak mengetahui mengetahui apa? Mengetahui tidak mengetahui allazi akhfahullah. Apanya mereka yang apa yang disembunyikan oleh Allah. Apa yang disembunyikan oleh Allah. Benda yang Allah nak sembunyikan kita takkan tahu. Sebab tu apa yang kita nak nampak tak semestinya kita nampak. Apa yang kita nampak semuanya takdir Allah Ta'ala, semuanya kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Contohnya kan, saya nak tanya satu soalan lah kan kat Ikram. Saya nak tanya. Ikram, apa nama orang kita ni bila kita lihat seseorang yang pakai baju, kan, kita nampak tak aurat dia? Tak. Kita tak nampak apa yang ada di sebalik baju, betul tak? Tak nampak. Soalannya, yang menutup pandangan kita itu baju tu ke Allah? Allah Ta'ala. Betul? Yakin jawapan tu? Yakin. Betul Jawapan dia macam tu lah. Itulah sebenarnya Allah tak izinkan kita lihat apa yang ada di belakang baju. Sebab tu Allah dengan hanya asbab bertiraikan baju, Allah tak buka kasyaf dia, tak buka pembukaan dia iaitu kasyaf. Apa yang berlaku dengan baju pun kita tak boleh tengok. Tapi kalau kita ikutkan nafsu kita, nak tengok tak? Nak tak? Ikram? Nak tak kita tengok apa yang ada dalam baju? Betul tak? Kalau ikutkan biar orang pakai. Tapi aku nak tengok. Aku boleh tengok macam Superman. Nak tengok apa dekat scan dengan mata pun dah nampak benda yang ada kat dalam. Tu contoh lah. Cerita je. Bukan Ikram sini. Ikram tu. Ikramul Haq. Kan? Bangladesh punya. Ni cerita macam tu lah contoh. Sebab tu kalau orang kata apa, kenapa kita tak boleh melihat Allah sekarang? Pasal Allah tak buka hijab dia untuk kita lihat dia. Tapi dekat syurga boleh lihat Allah tak? Boleh. Itu yang Allah janji. Faham tak? Kita boleh lihat Allah. Tapi dengan cara macam mana? Allahu'alam. Bila kaifiyah. Kita lihat Allah bukan dengan mata kita. Kita lihat Allah dengan bila kaifiyah. Cara macam mana tak tahu. Tapi boleh tak lihat Allah? Boleh. Cara macam mana? Jangan bincang. Bid'ah. Okey, habis cerita. Seterusnya. Wadih uslubu fi qawli, terangkan uslub bahasa Arab fi qawlihi pada sabda Nabi, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Apa maksud kat sini?
Mubalaghah fi nafi. Melampau-lampau pada ataupun hyperbola pada menafikan ru'yatun, penglihatan, wasam'un, dan pendengaran. Okey, dapat. Lepas tu, ma sirrul takbir. Apakah rahsia penggunaan takbir? Penggunaan bil mahsusatin. Panca indera fil hadis, dalam hadis ini. Kenapa Nabi guna perkataan tu dengan perkataan panca indera? Tak, Nabi sebut mata, Nabi sebut telinga, Nabi sebut hati. Sebab apa? Lianna, kerana aksarul mahsusat, kebanyakan daripada panca indera tudraku, mengetahui akan sesuatu itu birru'ya wasam'u, dengan cara melihat dan cara mendengar. Itu yang paling besar. Sebab tu kalau kita belajar dalam tauhid 20, apa yang disebut Allah wujud qidam baqa, antara sifat salbiahnya ialah disebut dengan sama' basar kalam. Sama' basar kalam, sama' basar kalam ini adalah tiga panca indera untuk dapat ilmu. Ini adalah tiga cara untuk sampaikan ilmu dan juga dapat ilmu. Faham ke faham? Ana cakap tu. Sebab tu kalau sebelum nak kalau kita tengok dalam ada ulama dia menyusunkan apa? Dia menyusun sebelum daripada sama' basar kalam, sebelum daripada tiga sifat sama' basar kalam, dia sebut dulu ilmun. Ilmun. Lepas ilmun, lepas tu baru disebut dengan dengan kudrah. Lepas sebut dengan kudrah baru ada iradah. Lepas tu baru sebut sama' basar kalam. Itu sikit lah. Itu dia sebut sikit. Tu tauhid tu kena panjang lagi lah baca tu. Kena baca itu perbahasan yang lain. Saya tak nak ajar kat situ, habis masa. Okey, seterusnya. Sifat. Okey, ni hadis. Okey, isyrah qaulu ta'ala. Syarahkan firman Allah Ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun. Maka tak tahu akan mana-mana jiwa ataupun diri. Ma ukhfiyallah. Apa yang disembunyikan oleh Allah. Liha ulai, bagi mereka-mereka. Liha ulai, bagi mereka-mereka. Jumpa tak kat dalam buku teks? Buku surat 19 ni. Ikram. 24. Berapa? 24. 24 Okey, muka surat 24 tu kan. Tengok. Kita pada apa ni Ikram? Ni wujud ta'atun Nabi. Muka surat 34 ke? Mana? 33. Muka surat 33. Okey. Kita pada muka surat ke 35 sekarang. Okey. Okey. Pada poin yang ketiga, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin. Kat situ. Tengok jawapan dia kat ustaz saya ambil ni, terus dia ambil fala. Okey. Liha ulai, jumpa tak liha ulai tu? Jumpa. Okey. Mimma, daripada sesuatu. Taqarrabuhu, mendekatkannya. A'yunuhum, akan mata-mata mereka. A'yunuhum, akan mata-mata mereka. Fi janahihi, pada lindungannya. Nya tu kembali pada Allah. Pada lindungannya, nya tu kembali pada Allah. Yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Sawaban, sebagai balasan. Lahum, bagi mereka. Ala a'malihim, atas amalan-amalan mereka.
allati yang kanu fid dunya adalah mereka di dunia ya'malunaha, melakukannya. Jadi disebutlah antara orang-orang yang Allah hijab daripada dapat melihat syurga ni ialah antaranya ialah orang yang Allah murka, Allah tak pandang dia. Allah sebut dengan kalimah laknat. Allah sebut dengan kalimah laknat. Apa maksud laknat? Allah tak pandang dengan rahmat. Bila pasal Allah tak pandang dengan rahmat, agak-agak masuk tak syurga? Tak masuk syurga. Bau syurga bau tak? Tak bau juga. Sebab tu jangan buat bendanya Allah laknat. Antaranya lah zaman sekarang ni kan, hubungan homoseksual antara lelaki dan perempuan. Contoh, kalau nisbah orang perempuannya yang zahir hadis Nabi sebut, Nabi kata Allah melaknat orang-orang perempuan yang meninggikan sanggul, yang sifatnya Nabi sebut dengan apa? Dengan seperti bonggol unta. Faham tak Sabrina? Sabrina bagus. Sabrina bagus. Rambut dia panjang pun dia tak ni. Dia tak nampak bonggol. Pandai dia ikat rambut. Sorry Sabrina, sajalah melawak no. Okey. Nazira kan. Hati-hati. Apa lagi Nabi sebut? Antaranya lah cukur bulu kening. Orang perempuan nak cantik waktu perkahwinan kan, pergi cukur bulu kening. Mampu haram. Bukan haram dah, haram jadah. Berdosa besar. Jidan-jidan haramnya tu. Pasal apa jidan-jidan? Pasal Nabi sertakan dengan laknat. Sebab Nabi sebut dengan perkataan laknat. Faham orang perempuan itu contoh-contoh lah. Tu contoh. Limadha khassal hadis? Kenapa mengkhususkan akan hadis ini? Al-bashara, akan manusia, bizikri, dengan sebutan dunal malaikah, tanpa sebut malaikat. Apa kena mengena pula perbahasan ni kan? Apa kena mengena perbahasan ni? Sebab ada sebut kat sini, dia kata kan, dia sebut dekat sini apa? A'datu li ibadis solihina wa ma lam a'yun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kat situ dia sebut dan tiadalah mana-mana lintasan yang sama atas hati-hati manusia. Sebab apa? Li'annahum, kerana manusia yang tafi'una, mengambil faedah. Yang tafi'una, mengambil faedah, bima, dengan apa? A'addalahum, apa yang disediakan bagi mereka, minal jannati, daripada syurga, wayah tamu, dan mereka ambil penting, li sya'nihi, keadaannya syurga. Tapi tak bukan syurga tu, hi tu kembali pada kolbun, hu tu kembali kepada mana? Kepada kolbun. Bibalihim, dengan hati-hati mereka. Ni bukan hati lah ni. Balakum tu dengan maksudnya hati nurani. Dengan hati nurani mereka. Maksudnya dah ada hati. Dalam lagi daripada tu. Namanya balahum. Bal. Ba alif lam. Bal. Hati nurani. Bikhilafin malaikah. Berbeza dengan malaikat. Sebab tu manusia ni bila hati dia kuat, InsyaAllah semua benda jalan. Sebab tu kita kena minta, kita kena jaga hati kita. Tu penting tu. Orang kata, kenapa kena ngaji penawar bagi hati? Pasal nak bersihkan hati. Penting ke bersihkan hati? Pentinglah. Kalau tak, nanti kau nak lihat hikmah alam ni macam mana. Kan Allah kata apa? Ittaqul mu'min. Ittaqu firasatul mu'min. Fa innahu yarawna binurillah. Takutlah kamu akan firasat orang-orang yang beriman, kerana mereka itu melihat, yarawna, sebut, binurillah, dengan cahaya Allah Ta'ala. Memanglah manusia lihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kat situ melibatkan namanya balahum, hati mereka. Hati beza dengan malaikat. Malaikat Allahu'alam ada hati tak ada hati, Allahu'alam, saya tak tahu.
Laju sangat. Okey, seterusnya dah nak habis. Okey. Bayin isnaini min sifatil jannah. Terangkan dua daripada sifat-sifat syurga bi uslubika, dengan uslub engkau. Takkan tak boleh cerita sendiri dengan ayat sendiri. Ikram Ana sifatul jannah la ya'lamuhu al-bashar. Sifat syurga itu tak diketahui akan manusia. Habis cerita. Anal jannata, bahawasanya syurga, a'addaha Allah sediakannya li ibadis solin, bagi hambanya yang soleh. Boleh buat ayat lagi ringkas tak? Takkan tak boleh. Ya. Itu contoh aje lah. Contoh. Bayin isnaini ma yurshidu ilaihi hadzal hadis. Terangkan dua perkara yang boleh yang ditunjukkan oleh hadis ini. Bayanul li izmin manzilah, menerangkan keagungan. Manzilah. Apa maksud manzilah? Kedudukan. Al-jannatu akan syurga. Lepas tu yang kedua, at-targhibun. Menakutkan. Fi amalis, menakutkan pula. Targhib, menggalakkan. Menggalakkan. Fil amali, pada beramal. As-solihina, amal soleh. Annahu, bahawasanya amal soleh tersebut sababun, merupakan satu sebab lidukhulil jannah, masuk ke dalam syurga. Dan yang terakhir sekali disebut annan na'ima, bahawasanya nikmat-nikmat syurga itu yajillu anil wasful bashar. Yajillu, disebut dengan yajillu, jalla, sangat tinggi, ala an wasfi, daripada sifat al-bashari, kemanusiaan. Kalau dunia ni kita dah rasa hebat, akhirat tu 99 kali lebih hebat daripada dunia. Terutamalah yang namanya syurga. Sebab apa kata 99 kali lebih hebat daripada dunia? Pasal Nabi pernah bagi syarat. Apa? Dalam hadis dia Nabi sebut sifat Allah, sifat rahim Allah itu, satu sifat rahim Allah itu, Allah ada 100 rahim. Satu tu diberikan kepada yang namanya emak. Yang namanya mak, ibu dan sebagainya, yang namanya tu. Sifat rahim, sifat rahim Allah tu. Allah berikan satu je pada yang namanya golongan yang nama mak. Apa yang berlaku? Mak kita macam-macam buat pada kita, betul tak? Mak kita macam-macam korban pada kita, betul tak? Yang namanya mak. Betul? Yang namanya emak. Agak-agak je kalau 99 tu bagi kepada si mak tu, macam mana agaknya jadi mak. Faham tak saya cakap apa? Allah baru turunkan satu kepada yang namanya mak ni. 99 Allah simpan. Agak-agak 99 dengan satu, mana lagi hebat? 99. 99. So nak ceritanya, sifat syurga tu yang ada kat dunia ni 1% je. Kalau nak cerita pasal peratus lah, hanya 1% je. Satu bahagian je. Itu pun dah kita tak boleh tinggalkan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Tu sikit lah. Habislah kelas kita. Okey, Ikram. Petang ni. Faham tak? Faham tak? InsyaAllah. Jadi kalau Pak, ya, ada soalan? Tadi yang Ustaz kata apa? Video Ustaz Adam tu, yang Ustaz kata sekali tu pasal video yang kita belajar sebelum ni. Okey, soal ni. Han nampak Ni saya tunjuk ni. Kat ni kan. Han tekan ni. Han tekan sini. Lepas tu dia keluar kat link ni kan. Han tekan kat link ni. Okey, sajalah tengok tunjuk. Okey.
Yang ni video ni ah. Oh tak ada video tu. Okay, saya faham. Okay. Okay, nanti saya ni saya masukkan balik. Okay, faham. Nanti saya masukkan balik Ikram Nanti dah ada balik nanti saya maklum. Okay, insyaAllah saya rasa cukup sampai situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal